Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada saat dan ketika ini masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus berada di kebun Ramadan Al-Mubarak ini, bagi kita meneruskan perjalanan kita di perjalanan di kebun bulan Ramadan yang mulia ini. Saya percaya ramai kita telah melakukan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara amal soleh di sepanjang hari-hari yang telah lepas. InsyaAllah apa yang telah kita lakukan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya akan kongsikan satu lagi tips untuk memenuhkan bakul kebun Ramadan kita, iaitu dengan amalan kita bersedekah ataupun infak. Apa makna sedekah? Sedekah maksudnya kita memberikan sesuatu daripada hak milik kita kepada orang lain ataupun kepada pihak lain dengan kerelaan hati kita. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, lebih kurang 50 lebih ayat berkenaan dengan infak dan kelebihan bersedekah ini. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemurah. Dan diceritakan Nabi ini bila mana masuknya bulan Ramadan, baginda bertambah-tambah lagi pemurah. Seperti mana digambarkan dalam satu hadis, Nabi SAW, pekerjaan amalan kebaikan dan Nabi kita buat ni seolah-olah diibaratkan sebagai hembusan angin yang berlalu. Maksudnya setiap pekerjaan kebaikan yang Nabi lakukan, Nabi terus melakukan seolah-olah angin yang berlalu, angin yang bertiup kencang. Bertepatan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah, bekerja-kerjalah kamu melakukan kebaikan. Itulah yang dibawa contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kebaikan. Jadi di sini saya nak kongsikan satu lagi tips untuk memenuhkan bakul kebun Ramadan kita, ialah dengan kita caranya untuk kita, macam mana untuk kita transfer pahala seseorang itu kepada kita. Kita boleh hack dia punya akaun pahala dia, masuk kepada akaun kita. Kita boleh transfer dia punya pahala masuk ke akaun pahala kita. Bagaimana? Caranya ialah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'a. Maksudnya, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurang sedikit pun. Dalam hadis ini, Nabi memberitahu kepada kita bahawa bila masa kita memberi makan kepada orang yang berpuasa atau menjamu makan, memberi makanan kepada yang berpuasa, kita dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Contoh, kalau dia dapat 10, kita pun dapat 10. Mana kita boleh transfer dia punya pahala kepada akaun pahala kita. Itu dimasukkan dengan hadis ini. Maksudnya di bulan Ramadan ini kita boleh memberi sedekah dengan cara memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dan kita akan mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Dan para sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kami ni orang yang tak ada apa-apa, ataupun kami ni orang miskin, apa yang kami nak bagi? Kami tak dapat nak bagi apa pun, ataupun boleh dapat bagi sikit je untuk orang lain buka puasa contohnya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tak kisahlah sama ada kita ni bagi apa pun, hatta kita bagi sebiji kurma maupun segelas
air kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya sama juga dengan orang yang bagi yang lebih daripada itu. Itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bersebenar dengan Ramadan yang masih berbaki ini, mari sama kita rebut peluang yang ada ini untuk kita lipat kali gandakanlah lagi amalan kebaikan kita, amal-amal solat kita, demi untuk memenuhkan bakul kebun Ramadan kita. Dengan cara, salah satunya dengan cara kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan segelas air. Itu maknanya walaupun kita ni tak ada apa pun nak bagi, pun boleh kita bagi dengan sekadar kita yang kemampuan kita. Tak mestinya kita ni ada banyak barulah kita nak boleh bagi. Maknanya kita boleh bagi sekadar dengan kemampuan kita, dan pahalanya sama juga. Tak kisahlah. Dan janji dengan syarat setiap apa yang kita sedekahkan, apa yang kita buat itu ikhlas kepada Allah SWT. Itu mana ukuran jumlahnya tidak penting. Yang penting ikhlas kepada Allah Taala, dan kita rebutlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberi makan kepada orang buka puasa, maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang kita bagi makan tersebut, tanpa mengurang sedikit pun. Itu maksudnya kita boleh transfer dia punya pahala masuk kepada akaun kita. Itu kelebihannya bagi orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan, anak-anak sekalian, masih masa ada yang berbaki ini, boleh kita teruskan amal kebaikan ini untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Dan apa yang paling penting, mana kita boleh lakukan untuk memberi makan kepada orang berpuasa ini hanya di bulan Ramadan saja. Ada peluang itu. Walaupun di bulan yang lain ada juga puasa-puasa sunat yang lain, namun berpuasa ini manalah khusus bagi bulan Ramadan ini. Maka kita rebutlah peluang yang ada ini untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala bagi memenuhi kebun Ramadan kita pada kali ini. InsyaAllah. Yang penting yang penting, walaupun kita tidak mampu buat semua, maka janganlah kita tinggalkan semua demi untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, bila habisnya Ramadan, kita akan mencapai satu tahap ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi apa yang manfaat itu boleh kita ambil dan kita boleh sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita bersama. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita ingin berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.